Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua bakal-bakal ahli syurga semua? InsyaAllah saya harap dan saya doakan anda semua sedang berada dalam keadaan berbahagia, bertenang bersama keluarga tercinta. Walaupun kita faham, barangkali ada di antara kita sedang diuji dalam keadaan banjir dan sebagainya, musibah datang menimpa dan saya sangat yakin semua itu ada hikmah dia. Dan pagi ni Allah rezekikan kita bertemu dalam Assalam Subuh dan kita nak beri tumpuan tiada lain tiada bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan terima kasih kita ucapkan pada semua rakan-rakan yang menonton secara langsung di Facebook juga. Dan juga kita nak berharap kepada anda semua bahawasanya kita nak bina syurga dalam rumah kita mudah-mudahan dan terbina rumah kita di syurga dan insya-Allah misi kita sama-sama semoga kita dapat masuk syurga sama-sama melihat wajah Allah SWT, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambil-sambil kita dalam majlis ilmu ni, satukan ummah dengan ilmu, kita berselawatlah sama-sama insya-Allah mudah-mudahan manfaatnya, fadilatnya sangatlah besar. Dan kita bersama dengan panel kita hari ini, Al-Fadhil Ustaz Fauzan Yaakob merupakan pemeriksa kira-kira pembinaan Masjid Bandar Seri Impian yang akan membicarakan tentang perniagaan yang menguntungkan. Mentang-mentanglah panel kita, Ustaz kita ni adalah pemeriksa kira-kira. Jadi kita ceritalah pasal perniagaan ya. Adakah kita ni berniaga ni Ustaz dan kita nak cerita tentang perniagaan dan sebagainya. Tapi sebelum kita nak cerita pasal perniagaan dan sebagainya, kita juga nak fahamkan apakah sebenarnya sedekah subuh. Orang selalu sebut sedekah tabung, sedekah subuh. Apa membezakan sedekah subuh dengan sedekah maghrib, sedekah isyak ke dan sebagainya, dan apa fadilat dia, kelebihan dia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Talib. Ya, saya Ustaz. Apa khabar, sihat? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, pada penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah Taala pada pagi ini kita sama-sama dapat bicara langsung dalam program Assalamualaikum Subuh pada pagi ini. Jadi berkaitan dengan soalan tu sangat baik, sangat elok. Jadi sebelum itu marilah kita mendoakan agar mereka yang ditimpa musibah banjir itu dipermudahkan urusan mereka, diberikan ketabahan, kekuatan dalam ujian yang Allah Taala berikan insya-Allah. Jadi muslim muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sedekah subuh yang dikatakan dengan sedekah subuh itu ialah sedekah yang dilakukan pada waktu subuh, iaitu terbit matahari sehinggalah habis waktu subuh dan dilakukan setelah selesai solat fardu subuh. Namun begitu sebenarnya kita kena faham, menerangkan pada masyarakat
bahawa sebenarnya tidak ada satu dalil qat'i pun yang mengatakan ada sedekah subuh. Cuma di sana ada satu hadis yang mana pada masa kini masyarakat menganggap ataupun mengambil hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an menyebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbuha ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahadahuma Allahumma a'ti munfikan khalafan fayaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan dengan sedekah subuh ni tidak ada satu pengkhususan hadis ataupun dalil yang qat'i. Akan tetapi hadis yang disebutkan sebentar tadi menunjukkan bahawa tidaklah seorang muslim itu ataupun hamba itu melalui paginya itu dengan kecuali turunnya dua malaikat yang mana salah satu daripadanya akan berkata Allahumma ati munfikan khalaqan. Dan yang keduanya mengatakan fayaqulu akhar Allahumma ati mumsikan khalafan. Yang ini mengatakan apabila malaikat yang pertama mengatakan ya Allah gantikanlah apa yang telah mereka sedekahkan. Dan malaikat satu lagi berkata ya Allah berikanlah kerugian kepada mereka yang menahan hartanya. Yakni orang yang tidak berinfaklah dan bersedekah. Baik. Jadi hadis ini menunjuk bila masyarakat muslimat yang di luar sana bila dengar hadis ni dia kata oh subuh. Disebut sebab dia kata apa? Qala ma min yaumin yusbihul ibadi fi. Maksudnya yusbihu tu bukan subuh sebenarnya pagi. Tidak kita khusus kata kita sedekah tu waktu subuh. Dah orang tak nak sedekah dah pada waktu lain. Ustaz kan? Jadi sebenarnya sedekah itu bukan pada waktu subuh saja. Cuma para ulama mengatakan pandangan ulama sekiranya kita telah bersedekah pada waktu subuh itu adalah lebih baik. Kerana apa? Orang Islam itu, orang mukmin itu mulakan hidupnya selain daripada mendirikan solat subuh, qabliyah subuh 2 rakaat, lebih baik dunia dan isinya, dia mulakan dengan bersedekah. Itu dah dikatakan sedekah subuh. So sedekah ni tiada ruang lingkup waktu, boleh semestinya. Sedekah bila-bila masa saja, cuma yang terbaiknya buat di awal pagi kan, memulakan kehidupan. Kita mulakan dengan sedekah mudah-mudahan. Ustaz, jadi bila cakap tentang perniagaan menguntungkan, adakah sedekah ini ada sebahagian daripada perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Bila sebut saja perniagaan, kita tahu siapa yang meniaga tak nak untung. Semua manusia tak kira agama dan bangsa, bila meniaga mesti nak ada keuntungan. Akan tetapi perniagaan kita yang kita nak bincang pada pagi ini adalah perniagaan kita di dunia dan di akhirat. Seperti mana Allah SWT sebut dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian bahawa satu perniagaan tunjikum min azabin alim yang dapat menyelamatkan kita daripada azab pedih. Apa dia? Tu'minuna billah, beriman dengan Allah, wa rasuli, dengan rasulnya, wa jahadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta mereka, dengan harta mereka, wa anfusikum, dengan jiwa mereka, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitulah jika kamu mengetahui. Jadi ini ayat Quran ini menunjukkan bahawa kita beriman dengan Allah itu adalah satu perniagaan dan beriman dengan Rasul itu adalah juga satu perniagaan. Menginfakkan harta pada jalan Allah itu adalah juga satu perniagaan yang mana tunjikum min azabin alim, dapat menyelamatkan diri kita daripada api neraka, azab api neraka. Begitu juga dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, satu kisah berkaitan dengan Abu Darda. Ini Abu Talib. Jadi cerita pada hari ini ialah Abu Darda. Abu Darda ni ialah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia bertemu dengan Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, anna rajulan qala anna fulani kata nakhlah wa ana ahaikaha. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku mempunyai sebidang tanah dan aku ingin memagar tanah aku itu. Akan tetapi di tanah aku itu ada sepohon kurma. Bolehkah engkau ya Rasulullah maklumkan kepada tuan pokok kurma ni aku nak memiliki ataupun nak membeli tanah pohon kurma itu tadi. Maka Rasulullah bertemu dengan tuan pohon kurma ini dan mengatakan sekiranya engkau menyerahkan ataupun menjualkan pohon kurma ini kepada tuan tanah ini, aku janjikan kepada engkau apa dia, iaitu sepohon kurma di syurga. Maka tuan pohon kurma ini kata fa'abah.
tak mahu, dia tak inginkan pokok kurma kat syurga di tak syurga nak. tu. Kerana apa? Kerana ganjaran syurga ni tak nampak, pahala ni tak nampak. Baik. Kan? Jadi maka dia kata fa'abah, dia tak nak, dia tak terima tawaran. Maka tawaran itu berlaku pada ketika itu di depan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Abu Darda ini. Maka mereka pun pulanglah, sahabat-sahabat ni pulang, dan Abu Darda ini pergilah mencari tuan pohon kurma ini dan menjanjikan kepada tuan pohon kurma ini, dia kata, kalaulah engkau jual ataupun kau berikan pohon kurma yang satu di tanah orang itu tadi, aku gantikan dengan kebun aku yang seluas-luas ini. Maka tuan pohon kurma ni teruja kerana apa? Dia melihat dengan matanya. Jual satu dapat banyak. Sekebun. Maka Abu Darda ni pun pohon kurma bersetuju untuk memberikan pohonnya yang di atas tanah itu tadi. Maka Abu Darda kembali kepada Rasulullah, dia kata, kes selesai. Ya Rasulullah, kes selesai. Bagaimana kau selesaikannya? Aku telah memberikan kebun aku dan aku memiliki pohon pokok yang ada di tanah itu. Maka Rasulullah kata, kau serahkan pohon pokok itu kepada tuan tanah. Dan kemudian Rasulullah SAW memalingkan wajahnya kepada Abu Darda dan mengatakan, aku melihat bertandan-tandan pohon kurma di dalam syurga untuk Abu Darda di akhir kelak nanti. Allahu Akbar. Dan cerita itu tidak habis di situ. Maka Abu Darda kembali bertemu dengan Fa'ata Imra'ata. Dia datangi isterinya dan berkata, dia berkata apa dia? Faqala ya Amma Darda. Dia kata, akhrijni minal akhik. Keluarlah kita daripada rumah ni. Sebab dia serahkan kebun tu kepada tuan pohon tu, rumahnya di dalam kebun. Maka dia kena keluar. Masya Allah. Maka kata isterinya dengan tersenyum, dengan riang ceria, gembira, dia kata, inilah perniagaan yang menguntungkan. Inilah bisnes yang menguntungkan. Kerana apa? Abu Darda kata kepada isterinya, sekiranya gantian daripada kebun yang aku serahkan kepada tuan pohon itu tadi ialah pohon-pohon di dalam syurga. Subhanallah, tabarakallah ta'ala. Jadi kita melihat begitu sekali yang dikatakan satu perniagaan, menginfakkan. Dia nak bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tuan kebun dengan tuan pohon kurma itu tadi. Jadi ada sedikit sambungan. Ada riwayat lain menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan solat jenazah kepada Abu Darda, dan ketika itu dalam perjalanan untuk mengumikan jenazah Abu Darda, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, aku melihat banyak tandan-tandan kurma di dalam syurga untuk Abu Darda, sedang menanti Abu Darda di dalam syurga. Allahu Akbar. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW sendiri kepada mereka yang menginfak, yang bersedekah. Itu pohon kurma ni, kalaulah dia beri bina masjid ke, bina tempat-tempat dan sebagainya, insya-Allah. Dan insya-Allah lepas ni kita nak kongsi juga apakah perkembangan terkini pembinaan Masjid Bandar Seri Impian. Kita akan berehat seketika, kembali lepas ni, insya-Allah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah.
Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ayuh sahabat, kita bersama membantu dan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Seri Impian. Semoga infak anda, segala kesusahan dipermudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, dilapangkan segala urusan kita dunia akhirat. Dan Ustaz, tentang Masjid Bandar Seri Impian di Keluang ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah antara perkembangan terkini dan apakah perancangan seterusnya untuk pembinaan Masjid Jami' Bandar Seri Impian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslimat, Allah, alhamdulillah. Dan sekarang ni pembangunan sedang kita jalankan, dari segi kita sedang meratakan tanah. Dan kita sedang memohon beberapa agensi untuk pembinaan itu, seperti JKR, daripada bomba dan sebagainya. Dan terutamanya bahagian projek lah, kita nak meratakan ada sedikit tanah yang seluas 10 ekar itu, supaya kita dapat dirikan, yang mana masjid ini bila kita dapat dirikan, kita akan adakan di situ fasiliti sebagai dewan terbuka, dewan orang ramai, dewan seminar, bilik mandikan jenazah, bilik-bilik kuliah dan sebagainya. Dan di situ kita ada taman mini permainan untuk kanak-kanak, menggalakkan mereka dapat hadir ke Masjid Rumah Allah. Dan di masjid itu juga boleh menampung seluas ramainya manusia umat Islam pada ketika itu, iaitu penduduk sebanyak 15,000 buah rumah, dan dalam satu masa boleh mendirikan solat seramai 3,000 orang. Besar. Besar, 3,000 orang. 10 ekar tanah. Masya-Allah. Jadi dengan fasiliti yang telah banyak yang akan disediakan, yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi kita mintalah kepada muslim-muslimat, para penonton yang di luar sana, berinfaklah, bersegeralah, kerana mati ni kita tak tahu bila. Jadi dengan infak ni, kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikin tamarah. Selamatkanlah diri kamu dari neraka walaupun meskipun dengan bersedekah sebelah biji tamar. Jadi kita bukan nak minta sebelah biji tamar, kita nak bina masjid, insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun kita impak sedikit, manfaatnya mudah-mudahan Allah Taala memberikan balasan yang baik di akhirat kelak pada mereka yang berinfak, bersedekah di atas pembangunan Masjid Bandar Seri Impian ini. Macam kisah Abu Darda tadi, ialah apa dia? Mendapat pohon apapun tamar, tandan-tandan tamar kurma di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi sama-samalah kita. Jadi kalau macam saya katakan sebelum ini, kita ada katalah 2 juta penonton Al-Hijrah. Kita ambil 1 juta. Setiap orang daripada 1 juta tu seorang RM10. Jadi makalah 10 juta ringgit kita boleh gunakan untuk membina sebuah masjid yang boleh digunakan oleh penduduk Bandar Seri Impian. Jadi bersegeralah, sebelum ajal mendatang, bersegeralah. Tak kiralah ada yang sebelum ni pengurusi maklum kepada saya, bila kita derma sumbangan, dia akan naik notification dalam handset. Ada yang setiap pagi tu setiap hari RM1. Subhanallah. Jadi sebab berpandukan pada hadis Nabi itu tadi, fattaqun nar walau bisyikin tamarah. Selamatkanlah diri kita daripada api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Jadi mudah-mudahan mereka yang sebelum ini berinfak, bolehlah berinfak melalui Bank Rakyat, akaun nombor 1108 di Bank Rakyat atas nama pembinaan Masjid Bandar Seri Impian Keluang. InsyaAllah semoga mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Dan pahalanya mereka yang berinfak itu mendapat pahala jariah yang berpanjangan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan saya sangat yakin Ustaz, Allah ni sangat sayang pada umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman ni, di mana sekarang ni kita ada banyak sangat teknologi kemudahan. Bank semua boleh buat online, boleh buat sending instruction, boleh tiap-tiap pagi dia boleh automatik. Barangkali kalau hari ni kalau kita pejam mata pun duit tu dia boleh buat potongan secara berjadual. Dan kita juga ada ramai juga ustaz yang nak berinfak untuk arwah ibu ayah. Boleh, kan atas nama mereka boleh berinfak atas sebuah masjid yang keluasannya 10 ekar, boleh memuatkan 3,000 orang jemaah atas urusan nanti nak buat mengaji dan sebagainya. Ustaz mungkin boleh kongsikan jugalah antara anggaran apakah dana yang diperlukan dan apakah antara pembinaan yang akan didahulukan. Okey, baik. Dana yang kita perlukan untuk bina masjid di Bandar Seri Impian ini sebanyak 11 juta. Dan sehingga kini kita telah mengumpul sebanyak 1.6 juta dan masih memerlukan lagi 9.4 juta. Jadi maka kita memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan supaya disegerakan pembinaan masjid ini, supaya tidak ada lagi mereka-mereka
penduduk di Bandar Seri Empat ni solat Jumaat di tempat yang lain. Kami terpaksa pecahkan 3 bagi tempat. Ada yang di taman bersebelahan, ada di kampung yang lain, kampung sebelah. Kerana apa? Kami tidak mampu menampung satu jemaah yang ramai dalam mendirikan solat Jumaat. Maka bersegeralah supaya cukup dana kita. Seperti saya katakan tadi, penonton-penonton di luar sana, kalau pagi ni menonton 1 juta orang menonton, seorang RM10. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tak dapat nak macam mana Abu Darda itu, maka kita buatlah RM10 seorang pun, kita dah dapat mengumpul 10 juta. Dan pembangunan itu akan diteruskan dari masa ke masa sehinggalah siap dapat diduduki dan digunakan oleh penduduk Bandar Seri Empian. Masya Allah. Jadi Ustaz pun sebagai daripada para penduduk di Keluang, saya rasa sangat besar harapan. Saya pun penduduk Taman Seri Empian itu, Bandar Apa Seri Empian. cabaran di sana sekarang ni untuk solat? Barangkali jauh ke, tak cukup tempat ke nak solat Jumaat? Tak cukup tempat. Kawasan itu terlalu kecil, tak besar. Kerana seperti saya katakan tadi, sepatutnya kita boleh, kalau masjid yang besar dan luas, boleh duduk sehingga solat sehingga 3,000 orang. Tapi kalau tempat yang kecil, ada yang 1,000. Jadi ada yang solat di tepi tangga dan sebagainya. Tapi ruangan solat itu ada, cuma keselesaan. Kita mahu keselesaan. Jadi bagi mereka yang ingin keselesaan, mereka pun keluar cari masjid yang berhampiran, kerana mereka nak dapat keselesaan. Justru saya menyeru kepada semua para penonton agar dapat menyumbang dengan segera agar kami dapat membina sebuah masjid yang diduduki penduduk Bandar Seri Empian itu dengan 15,000 buah rumah, yang mana semua boleh dikatakan 99% penduduk Muslim boleh menyumbang. Dan di luar sana pun sumbanglah sebanyak mana yang boleh, yang mampu, agar kami dapat membina sebuah masjid yang memberi keselesaan kepada penduduk dan manfaatnya kepada dunia dan di akhirat kepada mereka yang menyumbang dan bersedekah dan berinfak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup luar biasa. Saya sangat yakin bahawasanya pagi ni bukan satu kebetulan. Allah izinkan para penonton menonton hari ni sebab Allah nak bagi peluang. Bukan Allah berkehendak kepada duit kita. Allah nak bagi peluang pada kita. Siapa nakkan ganjaran pahala dunia dan akhirat ni, Ustaz. Mungkin Ustaz sekali lagi mungkin kita nak war-warkan kepada para penonton, barangkali sedekah ni, bagaimana saya selalu juga dengar lah Ustaz, sedekah ni kadang-kadang dia boleh membantu kita, bukan kadang-kadang lah, dia memang boleh membantu kita untuk menyelesaikan solusi-solusi kehidupan kita. Dan Ustaz mungkin boleh seru pada semua sekali lagi, bagaimana sedekah ni mudah-mudahan boleh membantu kita untuk urusan dunia dan akhirat, dan bagaimana Masjid Jami' Bandar Seri Empian ni menjadi salah satu peluang pada kita untuk berbuat pahala Allah. Baik, jadi saya seru kepada semua jemaah ataupun muslim-muslimat yang di luar sana, bersegeralah. Itu ayat yang mudah je, bersegera. Jangan buang masa kerana peluang hanya datang sekali. Kita tak nak. Fa iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak boleh lewat sesaat, ataupun maka bila kita lewat sesaat, maka kita akan rugi dan kita jadi minta dengan Allah Ta'ala pun kita dah tak boleh nak kembali. Maka walaupun kita minta Allah Ta'ala lewatkan sedikit, laula akhartani, seperti Allah Ta'ala berfirman, ajalin qarib, kita lewatkan sedikit ajal kita, minta supaya apa? Fasaddaqa wa aku minas solihin. Kita nak bersedekah. Jadi sebelum ajal datang, saya menyeru kepada muslim-muslimat, para penonton di luar sana, marilah bersama-sama berinfak dengan segera agar kami dapat membina masjid di Bandar Seri Empian ini. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk menyumbang. Barangkali yang mana mampu, bagilah RM100. Ada yang mampu, Ustaz, ramai para penonton TV Hijrah ni dia sumbang untuk mak ayah dia RM1,000 dan sebagainya. Mudah-mudahan daripada apa yang kita sumbangkan ni, pastinya mana-mana Ustaz katakan tadi itu akan dapat memberi ganjaran dunia dan juga akhirat. Masya-Allah. Ustaz, mungkin adalah doa-doa sikit pada mereka sambil-sambil mereka menyumbang online sekarang ni, tengah sibuk menyumbang ni, mungkin ada doa-doa mewakili para penduduk Islam di Keluang ni. Semoga masjid dapat dibina untuk semua. Ya Allah, saya mendoakan agar semua yang berinfak harta ke jalan Allah untuk membina Masjid Bandar Seri Empian ini dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya dan mendapat pahala jariah dunia dan di akhirat dan kekal, dan sedekah jariah itu menjadi naungan di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan tidak lain tidak bukan apa yang kita infakkan itu adalah seruan ataupun anjuran daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berinfak di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Baik, sebagaimana yang tertera di kaca televisyen anda ataupun di ruangan Facebook ini, anda boleh ambil gambar juga. Sebab apa? Pada orang yang faham tentang wakaf ni ataupun berebut pahala ni, selain daripada dia berinfak, diajak orang lain juga berinfak. Maka ambil gambar ni, gambar ustaz sekarang ni, kongsikan dalam grup WhatsApp sekolah, grup adik-beradik,
Mana-mana grup taman dan sebagainya, infak ambil nombor akaun ini di akaun Bank Rakyat Ustaz ya. Bank Rakyat 1101 818 244 dan pilih masjid Pembinaan Masjid Bandar Seri Impian. Bandar Seri Impian ini sebagai antara favourite di dalam akaun bank anda. Ya, betul. Jadi mudah nanti nak terus bangun subuh teringat terus kita sedekahkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah gerakkan hati semua para penonton TV Hijrah untuk bersedekah. Jadi nombor telefon ni Ustaz adalah pengurusi dan setiausaha Ustaz Ya, betul. Jadi kalau apa-apa boleh juga hubungi. Boleh hubungi dan boleh juga melayari www.pembinaan Masjid Bandar Seri Impian, boleh menginfak secara online. Boleh infak secara online. Melayari www.pembinaanmasjidbandarseriimpian.com. Ya, dan ada juga daripada para penonton TV Hijrah ni kadang mereka berusia mereka tak ada ruangan online mereka nak bagi tunai dan sebagainya, boleh hubungi nombor yang tertera ni, insya-Allah mereka akan bantu untuk anda bersedekah. Jadi Ustaz, jutaan terima kasih sama-sama atas hari ini berkongsi kisah Abu Darda tu, memberi motivasi buat kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan pembinaan Masjid Bandar Seri Impian, insya-Allah. Ada sekian rumah, kita jumpa lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Dan buat para penonton semua, kita akan bereaksi kembali lepas ini. Ada lagi beberapa perkara yang nak kita kongsikan, termasuklah perkembangan terkini tentang banjir di Terengganu dan Pantai Timur, insya-Allah. InsyaAllah. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ayuh sahabat, kita bersama membantu dan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Seri Impian. Semoga infak anda, segala kesusahan dipermudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.